Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hai semua. Okey, apa khabar? Okey, harapnya semua kat rumah masih lagi berada dalam keadaan yang semangat untuk meneruskan pembelajaran dan dalam keadaan sihat. Okey, baik. So, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini dengan Maklimah Atika lagi. Okey, kita nak belajar unit ataupun topik baru. Okey. Masih ingat lagi kita tengah belajar tentang apa? Okey. Sekarang kita masih dalam pelajaran 2 berkenaan sifat-sifat bagi Allah. Jadinya untuk hari ini kita nak belajar unit yang ke-6. Okey, unit yang ke-6 iaitu tentang sama'un. Sifat yang ke-4 yang kita dah belajar secara terperinci. Okey, so jadi hari ini kita akan masuk unit ke-6 iaitu sama'un ataupun sama'. Okey. Okey, seperti yang selalu saya ceritakan, okey, sifat-sifat bagi Allah terdapat 2 jenis, iaitu sifat-sifat yang wajib, iaitu sifat yang mesti ada, yang perlu kita yakin bahawa adanya sifat ini pada Allah. Okey. Dan terdapat berapa? Ada 20 sifat yang wajib kita ketahui. Okey, ada 20 sifat yang wajib kita ketahui. Okey. Dan kita dah pun belajar 20 sifat bagi Allah, iaitu dalam lagu yang selalu kita nyanyikan sama-sama kan. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalamun, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itulah lagu tentang 20 sifat bagi Allah. Okey, jadi kita dah belajar beberapa sifat yang wajib kita ketahui. Antaranya yang pertama, sifat wujud. Kita dah belajar hari itu sifat wujud, bermaksud ada. Wujud ada. Wujud ada. Yang kedua, hari itu kita dah belajar qudrah. Qudrah, maha berkuasa. Qudrah, maha berkuasa. Yang ketiga, kita dah belajar sifat kalam. Kalam, maha berkata-kata. Maha berkata-kata. Kalam, maha berkata-kata. Okey, jadi kita tengok sikit lah kan. Allah bersifat wujud. Kita dapat melihat Allah tetapi Allah tidak ada. Ya, betul. Dan kita tidak dapat melihat malaikat tetapi malaikat itu ada. Okey, kita tak dapat melihat Allah tapi Allah itu ada. Jadi, ini bermakna tidak semua benda yang wujud kita dapat lihat. Sebagai contoh, bolehkah kita melihat nyawa? Tentunya tidak. Tetapi kita yakin nyawa itu ada. Okey. Setiap hari kita menghirup udara. Bolehkah kita melihat udara? Tentunya tidak. Tetapi kita yakin bahawa udara itu ada. Jadi, tak semestinya benda ataupun perkara yang wujud itu kita boleh lihat. Contohnya nyawa. Okey, nyawa yang ada dalam diri kita ni. Okey, kemudian udara di sekeliling kita. Kita boleh bernafas setiap hari tapi kita tak boleh melihat udara, tak nampak mana udara. Mana? Nak tangkap? Tak boleh. Okey, so jadi dan
bukti yang paling jelas tentang kewujudan Allah ialah adanya alam semesta. Ada macam-macam sekeliling kita. Itulah bukti kewujudan Allah. Bila ada semua yang dekat sekeliling kita ni, ada bumi, ada pokok, ada binatang, ada manusia, ada sungai, ada pelangi, ada awan. Itu semua tu adalah ciptaan Allah. Maka itu adalah bukti paling jelas lah, iaitu Allah itu wujud. Okey, seterusnya Qudrah. Kita ulang kaji. Qudrah tu apa? Qudrah artinya maha berkuasa. Allah berkuasa mencipta alam ini sama ada yang dapat kita lihat ataupun tidak. Allah juga berkuasa menghidupkan dan mematikan makhluk ciptaannya. Betul. Okey, contoh. Apa contoh Allah itu maha berkuasa? Penciptaan siang dan malam. Siapa yang menciptakan waktu siang dan juga waktu malam? Allah. Maha berkuasanya Allah. Kemudian penciptaan bulan dan bintang. Siapa yang mampu menciptakan bulan dan bintang? Ada ke sesiapa lain yang mampu untuk menandingi Allah untuk menciptakan bulan dan bintang serta matahari? Tak ada. Maka kita kena yakin yang Allah itu maha berkuasa menciptakan sesuatu. Sama ada kita boleh nampak ataupun kita tak boleh nampak. Okey. Dan Allah juga boleh mematikan makhluk ciptaannya. Okey, seterusnya Allah itu bersifat kalam. Okey, kalam. Allah itu bersifat kalam. Kalam tu apa? Kalam itu maha berkata-kata. Okey, maha berkata-kata. Adakah Allah itu sama seperti kita yang berkata-kata? Bercakap? Tidak. Okey, apa bukti Allah itu berkata-kata? Kita tak kata Allah itu berkata seperti manusia. Tapi apa buktinya? Yang bahawa Allah itu bersifat maha berkata-kata. Buktinya adalah Al-Quran yang kita baca setiap hari tu. Itu adalah kitab yang mengandungi kata-kata ataupun kalam Allah. Okey, kita panggil itu adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kitab kalamullah. Sebab apa? Adanya kata-kata ataupun kalam daripada Allah. Kan tadi kita belajar kalam itu bermaksud maha berkata-kata. Dan kalam Allah ini disampaikan oleh malaikat Jibril. Okey, malaikat Jibril yang sampaikan kalam ataupun kata-kata Allah ini kepada siapa? Kepada Rasul. Sebab apa? Nak menyampaikan wahyu ataupun apa suruhan yang Allah berikan itu kepada kita semua. Itu dipanggil wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu adalah kalamullah yang disampaikan oleh Jibril, malaikat Jibril kepada Rasulnya. Okey, sudah 3 kita belajar. Wujud, Qudrah, kalam. Sekarang baru kita nak masuk unit yang ke-6, sifat sama'. Okey, mari kita mengenal sifat sama'. Apa itu sifat sama'? Okey, sebut dulu bersama dengan Mu'allimah. Sama'un, sama'un, sama'un. Okey, sama'un ataupun kita sebut sama'. Sama' tu maksudnya Allah itu bersifat sama'. Sama'. Sama' maksudnya maha mendengar. Maha mendengar. Okey, lagi sekali. Sama' maksudnya maha mendengar. Okey. Adakah mendengar? Adakah mempunyai telinga seperti kita yang boleh mendengar ni? Itu menjadi satu persoalan. Okey, jadi kita nak terang sikit tapi kita ada cerita. Okey, jom kita baca. Okey, jom kita baca. Okey, Mak nak ceritakan satu cerita. Pada suatu hari, Ahmad dan Soleh ni berjalan pulang dari sekolah.
Okey, mereka melintas kebun Pak Hamid. Kelihatan ada pohon rambutan yang sedang ranum. Okey, awak bayangkan balik daripada sekolah, jalan-jalan tiba-tiba nampak pokok rambutan, ada buah yang sangat sedap, manis dan ranum. Ranum maksudnya yang sudah masak, yang kita boleh petik dan kita boleh makan. Jom kita tengok apa perbualan mereka. Soleh, okey, Ahmad kata, Soleh, awak nampak buah rambutan itu? Ni ada buah rambutan ya. Soleh, awak nampak buah rambutan itu? Soleh pun jawab, ya, kenapa? Janganlah cakap kuat-kuat. Nanti orang dengar. Okey, siapa cakap? Okey, yang ini Ahmad kata. Ahmad kata, jangan cakap kuat-kuat. Nanti orang dengar. Saya teringinlah nak makan buah tu. Nampak tak? Dia suruh cakap senyap-senyap. Okey, lepas tu apa Ahmad jawab? Apa Soleh jawab? Okey, Soleh cakap, jangan begitu. Buah ini kepunyaan orang lain. Allah itu sentiasa melihat. Dan Allah itu sentiasa mendengar walaupun kita berbisik. Sebab tadi kan Ahmad kata jangan cakap kuat-kuat. Kemudian Soleh kata jangan buat macam tu. Okey, sebab apa? Sebab Allah itu maha melihat. Kalau kita ambil, Allah tetap nampak. Kalau kita cakap bisik-bisik pun Allah tetap dengar. Okey, kemudian Ahmad kata, betul kata awak. Allah sentiasa melihat. Allah juga sentiasa mendengar apa yang kita katakan. Okeylah, mari pulang. Okey, bagus kan Ahmad dengan Soleh ni sebab mereka tak mencuri. Jadi kalau kita nampak sesuatu dan kita teringin, minta izin. Sebab bila mencuri menjadi satu perbuatan yang tak baik. Kemudian apa? Kemudian lagi Allah itu nampak apa yang kita buat. So jadi apa yang penting di sini? Benar kata-kata Ahmad dan Soleh itu. Okey, kenapa benar? Sebab Allah bersifat sama, iaitu mendengar. Dan poin paling penting, nombor 1. Allah maha mendengar semua perkara yang dapat dilihat ataupun tidak dapat dilihat oleh manusia. Allah itu boleh mendengar semua perkara. Sama ada dekat dalam telefon ke, mungkin ada orang cakap dekat dalam telefon sana yang kita tak boleh dengar, tapi Allah dengar. Okey, yang kita boleh lihat tapi kita tak boleh lihat, Allah tetap boleh dengar. Yang kedua, Allah mendengar suara dari jauh dan dekat. Okey, manusia boleh dengar. Kalau muklimah, kalau saya hanya boleh dengar suara orang yang sekeliling saya je. Kalau orang yang jauh-jauh sana, saya tak boleh dengar. Jadi, itulah perbezaannya. Allah dia boleh dengar daripada jauh ataupun dekat. Manusia tidak boleh. Hanya boleh mendengar suara dekat sahaja. Kemudian, nombor 3. Allah mendengar suara perlahan, apatah lagi kalau suara yang kuat. Kalau manusia, kalau makhluk, kita hanya boleh mendengar suara yang kuat. Perlahan, kita tak boleh dengar. Bisik mungkin kita dengar tapi kurang jelas. Tapi Allah dia tahu. Bisikan ataupun suara yang perlahan pun Allah boleh dengar. Apatah lagi suara yang kuat. Okey. Dan yang terakhir, Allah juga mendengar perkara yang ada di dalam hati. Allah juga mendengar perkara yang ada di dalam hati. Contoh, muklimah niatkan besok saya nak bangun pagi, saya nak tolong ibu saya nak solat subuh, saya nak buat sarapan. Okey, contoh. So Allah dengar apa yang muklimah katakan di dalam hati, apa yang saya katakan di dalam hati. Jadi selalulah berkata dalam hati perkara yang baik. Dan terakhir penghayatannya adalah apakah penghayatannya?
tak ada perkara yang kita dapat sembunyi daripada Allah. Kena ingat itu sampai bila-bila. Kita tak boleh sembunyi apa-apa daripada Allah. Okey, jelas ya? Kita belajar sifat sama, iaitu sama maha mendengar. Okey, nanti kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.